Daud diriwayatkan dari Uqbah bin Amir, katanya apabila turun ayat 96 surah Waqiah, fasabbih bismi rabbikal azim, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'aluha fi ruku'ikum, artinya jadikanlah bacaan subhana rabbiyal azim dalam rukuk kamu. Ini ayat surah hujung surah Waqiah, fasabbih bismi rabbikal azim tu. Turun ayat ni Allah Taala Rasulullah suruh kita rukuk baca subhana rabbiyal azim. Sabbihisma rabbikal a'la, Rasulullah suruh tak dalam sujud subhana rabbiyal a'la. Itu kata Ustaz Ahmad Sonhaji. Kita tengok tuan-tuan, dalam tafsir Kutubi ni tengok ada cerita-cerita yang paling kita tengok kan yang menarik, mungkin tak diceritakan oleh Ustaz Ahmad Sonhaji ni. Sebab kebanyakan ni saya tengok dia ambil kat sini, tapi ada juga yang tak tercatat di sini. Jadi maksud sabbih tu, sucikanlah tu, dikatakan kata Imam Qurtubi, maksud dia nazzih rabbaka anissu, bersihkanlah, sucikanlah Tuhan kamu daripada segala kekurangan, keburukan, seperti mana yang disebutkan oleh golongan mulhid, orang-orang etis, orang yang tak ada Tuhan, yang tak bertuhan, tak percaya kepada Allah. Itu maksud sabbih tu, sucikan Tuhan kamu daripada sebarang kekurangan. Dan dikatakan juga sucikanlah sebutan nama Tuhan kamu tu, bila kamu sebut tu tidak kamu sebut illa wa anta khashi'un mu'azzim, melainkan kau tak sebut nama Allah tu melainkan dalam keadaan engkau khusyuk, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala serta memuliakan. Kita sebut nama Allah Taala tu, kita dalam keadaan khusyuk, mengagungkan Tuhan, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ni ada hadis ni, tapi itulah kan kita tak nak cerita tadi. Imam Qurtubi dia bawa hujah. Tadi dia ada sebut sebahagian ulama, sebahagian sahabat dan tabi'in menceritakan sunat membaca selepas sabbihisma rabbikal a'la ni, kita baca subhana rabbiyal a'la. Jadi di sini rupa ada hadis yang Imam Qurtubi bawa. Imam Qurtubi bawa ini disebut qala Abu Bakar Al-Ambari. Jadi Abu Bakar Al-Ambari meriwayatkan, katanya telah bercerita kepada aku Muhammad bin Syahriar daripada Husain bin Aswad, daripada Abdul Rahman bin Abi Hammad, daripada Isa bin Umar, daripada ayahnya, bahawasanya ayahnya menceritakan Sayyidina Ali qara'a Ali bin Abi Talib alaihi salam fi shalah sabbihisma rabbikal a'la. Sayyidina Ali suatu hari dia baca dalam sembahyang ayat sabbihisma rabbikal a'la. Summa qala, kemudian dikatakan, dia kata subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhan. Lepas baca sabbihisma rabbikal a'la, dia sebut subhana rabbiyal a'la. Falamman qadat, bila dia habis daripada sembahyang, maka orang tanya dia, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, atazidu hadza fil Quran, kau dah tambah ayat Quran ni. Sayyidina Ali tanya balik, wa ma huwa, apa yang aku tambah? Qalu, orang ramai jawab, subhana rabbiyal a'la. Tadi aku dengar kau baca subhana rabbiyal a'la, ayat tu sabbihisma rabbikal a'la, kau tambah apa tu subhana rabbiyal a'la. Sayyidina Ali jawab, qala la, innama umirna bi syai'in faqultuhu. Tak, aku tak tambah. Sesungguhnya kita diarahkan, disuruh untuk membaca sesuatu lepas sabbihisma rabbikal a'la ni. Faqultuhu, maka aku katalah, aku bacalah. Itu hadis menceritakan tentang dalil. Tapi kebanyakan nampak ahli fiqh hari ni dia tak beramal dengan ni, sebab mungkin hadis ni tidak kuat dari sudut sanadnya, wallahu alam. Mungkin tak kuat, sebab itu tidak adalah kedengaran orang beramal. Subhan sabbihisma rabbikal a'la, ramai subhana rabbiyal a'la kan. Adalah yang keliru kan, sujud kan ni
Kan subhana rabbiyal a'la lah orang baca, tak ada orang baca macam tu. Cuma kita baca ni supaya kita tahu ada hadis yang menyuruh yang tu. Mungkin di luar solat kita membaca ayat, mungkin kita boleh, tapi jangan kita i'tiqadkan itu sebahagian daripada ayat Quran dah lah. Mungkin disebut dalam hati je lah subhana rabbiyal a'la. Kan? Jadi itu disebut dalam perbahasan oleh Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih. Biasanya hadis-hadis macam ni banyak hadis-hadis yang dhaif lah. Waqilah ni dikatakan ni dia tak kuat, hadis dia tak kuat. Ramailah yang meriwayatkan hadis ni. Umpamanya di sini ada juga yang meriwayatkan daripada Sayyidina Ali ni. Daripada Sayyidina Ali. Kan? Satu lagi hadis daripada Sayyidina Ali, daripada Ibnu Abbas, daripada Ibnu Umar, daripada Ibnu Zubair, Abi Musa, Abdullah bin Mas'ud. Diriwayatkan bahawasanya annahum kanu idza iftatahu qira'at hadhihi surah qalu subhana rabbiyal a'la. Sahabat-sahabat ni bila mereka baca surah Al-A'la ni, sabbih isma rabbikal a'la ni, dia akan baca subhana rabbiyal a'la. Ni ramai ni. Siapa tu? Ini riwayatkan Sayyidina Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Abi Musa, Abdullah bin Mas'ud. Jadi mungkin hadis ni tak apa nak kuat, jadi orang kurang beramal dengannya. Kan? Jadi kita baca jugalah anak kita supaya kita tahu, oh, bolehlah kalau kita nak beramal, kita baca sabbih isma rabbikal a'la, kita mungkin baca dalam hati subhana rabbiyal a'la. Kan? Itu ayat pertama daripada sabbih isma rabbikal a'la. Kedua, allazi khalaqa fasawwa. Sikit saja, lepas tu kita berhentilah. Allazi khalaqa fasawwa. Yang menciptakan dan menyelaraskan ciptaannya. Yakni Tuhan, apa disebut ini? Menjadikan sekalian makhluk dengan cukup teliti, lagi kemas, sangat indah bentuk dan buatannya, lalu menyelaraskan ciptaannya sehingga tidak terdapat kecacatan, bahkan amat sesuai, rapi dan kukuh. Ini menjadi bukti bahawa sekalian makhluk adalah ciptaan Tuhan yang maha mengetahui lagi bijaksana. Itu kata Ustaz Ahmad Sunhaji. Jadi Imam Qurtubi membahaskan di sini maksud allazi khalaqa fasawwa, yang menciptakan, dan fasawwa menyelaraskan, menyeimbangkan, menstabilkan, fasawwa kan. Kata Imam Qurtubi sini maksud ayat ni sawwa ma khalaq, dia selaraskan, dia percantikkan lagi apa yang dia cipta. Falam yakun fi khalqihi tasbih, tak ada kecacatan pun dalam ciptaan Tuhan. Dia buat itu sesuai. Dia buat makhluk-makhluk itu sesuai. Semuanya sesuai mengikut keperluan-keperluan. Zujjaj mengatakan adal. Maknanya dia seimbangkan penciptaannya. Kan? Dia cantikkan. Ibnu Abbas kata hasana ma khalaq. Dia cantikkan lagi ciptaannya. Kita tengok manusia yang Tuhan jadikan. Kan? Kita jadi manusianya kaki dua ya, tapi kita tak adalah tumbang dah. Berlain dengan lembu, dia memang kaki empat tak ada tumbang, tapi kita dua orang tolak pun payah nak tumbang. Kita boleh stabil lagi. Gagah itu lagi. Macam mana Allah Ta'ala buat itu. Kok lembu tolak memang payah nak tumbang lah. Dia empat koting ni. Kita koting dua ni pun payah nak tumbang. Siapa yang buat tu? Yang fasawwa tu? Allah Ta'ala. Lepas itu pula, bila kita tengok ayat allazi khalaqa fasawwa ni, Allah Ta'ala buat kita, dia seimbangkan kita. Bila kita ngaji sains kan, kita jadi ahli sains malam ni. Bila kita ngaji sains, Allah Ta'ala kekalkan keseimbangan tubuh badan ni hanya menggunakan, cikgu ada tahu, pengamal perubatan dia tahu. Ni cecair dalam telinga. Telinga di belakang otak kita dia ada nama, kalau salah betul, koklea kan. Dalam koklea ni ada air cecair. Air, betul tuan ya. Kangkuk salah kangkuk, ilo je sosek belakang. Sains. Cecair ni yang seimbangkan kita berdiri. Kita berdiri ni jadi stabil, boleh buka jam, melompat, main takraw, lipat, guling balik, jatuh le bawah, tak gogah kepala otak kita. Hanya ada cecair dalam koklea yang belakang otak kita ni. Cecair itu yang seimbang kita. Macam tu ni kan.
Bila kita togak jenis cair tu. Bila kita tidur ada itu jenis. Togak jenis cair tu. Jadi cair ni selagi cair ni dia stabil, kita stabil lah. Ada lah macam ni lah. Bila kita togak dia elok stabil lah. Bila kita tumbang dia lambik turun ni ataupun tengah tidur je ni. Bila kita naik, cair ni copek naik sebab itu kita tak pening. Bila kita naik macam ni air ni masih berong lagi. Yang tu jadi pening tu. Ulu hala tu. Itu yang nama kita panggil apa istilah tu? Orang yang jatuh bangun-bangun tu apa? Apa ingat tu penyakit tu? Alamak, tak datang lah deh. Nyebut tak berarti. Tapi ingat tu kadang ada masa kita pening-pening bayang-bayang. Orang tua selalu kena. Orang tua, orang muda pun kena. Hilang ke... Hitam bahasa Melayu kita ambil bahasa orang putih Betul pun cakap tu. Macam hitam. Apa nama? Vertigo ataupun vertigo. Alamak, orang putih pula dah malam ni. Vertigo. Baru doktor kata vertigo. Ada yang sebut vertigo. Saya ingat tu. Lain doktor, lain cakap Maknanya itu, sebab itu Allah Ta'ala tadi kita, kita tengok. Cair tu padahal apa ada pada air tu. Tapi kita seimbang dengan sebab. Cair tu bila kita makin tua tuan, dia makin pokat. Dia pokat. Sebab tu bila kita tidur, sebab tu selalu keskan agak lah. Mungkin Bang Duan dia boleh bahas lagi. Bila orang dah tua-tua ni, sebab itu selalu kejadian apa? Selalu orang jatuh ke bilik air masa bila? Waktu pagi. Sebab apa tuan? Cair koklear ni makin dalam kuliah ni makin lama dia makin pokat. So patut bila kita bangun dia terus seimbang. Bila dah tua pokat, kita dah bangun dah dia lambik itu yang tu bayang-bayang tu. Lepas tu dia bayang tu jalan juga dalam bilik air tu. Tu kelempung itu dalam bilik air patah rio. Kadang ada yang meninggal dunia. Sebab itu untuk tua dulu dah saya ingat Iwan pesan. Jangan tu bangun tadi. Kita dah lama-lama ni jangan bangun macam ni terus tadi. Ngereng dulu. Lama tu pandang benda-benda tu dah nampak, dah tahu, dah jelas betul nampak, tertonggok benda lah tu kursi-kursi, bangun tidak pelan-pelan. Ini tak bangun tu jalan itu yang uyuh hayang langgar dinding dengan tiang, itu lah bilik air. Sebab ramai tuan-tuan, kebanyakan yang orang yang dah berumur lah, yang akhirnya jatuh meninggal bilik air, pergi mandi, patah riuk semua, sebab tu lah. Ini macam kita ni kan, jadi bangun pelan-pelan, dah rasa dah clear, dah nampak dah. Kau nampak setan depan tu tertonggok kan, nabut dia. Kalau tidak, kalau bangun terus nanti itu tumbang. Siapa buat tu? Allah Ta'ala buat. Cantik kuasa Allah Ta'ala tu. Bagi air sepotol dalam ni kita boleh berogak diri kita. Wallahu a'lam. Itu pojok Allah Ta'ala. Sebab tu kata Dhahak khalaqa Adam. Dalam tafsiran yang lain kata dia allazi khalaqa fasawwa, yang menjadikan dan menyelaraskan. Dikatakan Dhahak, maksud menjadikan dan menyelaraskan tu iaitu menjadikan Adam, kemudian mencantikkan, menyelaraskan kejadiannya. Di mana dikatakan manusia ini dijadikan dalam sulbi ayah, disempurnakan, diselaraskan dalam rahim ibu. Dalam sulbi ayah kita ada, tu masuk dalam rahim ibu kita baru diselaraskan. Dibentuklah telinga, kepala, mata, apa semua. Dalam sulbi ayah tak ada apa. Dia kalau gambar sains tu tahu macam berudu ya. Orang mana nampak sperma tu. Bila masuk dalam rahim ibu dia dah jadi. Kepala, mata semua di situ Allah fasawwa. Jadi maksud ada pandangan disebut katanya khalaqa fi aslabil aba, dijadikan dalam sulbi, tulang sulbi ayah, fasawwa fi arhamil ummahat. Kan? Dijadikan dalam sulbi ayah fi arhamil ummahat. Dalam rahim ibu dia diselaraskan. Kan? Ada juga yang menyebutkan ini pandangan takat waqila khalaqal ajsad fasawwal afham. Tuhan jadikan jasad, kemudian Tuhan selaraskan dengan kefahaman. Jadi manusia tu Tuhan jadi yang dulu badan ni. Akal tak ada lagi. Lepas itu baru Allah sawwa, Tuhan selaraskan dengan kefahaman, diberikan kefahaman. Wallahu a'lam tuan-tuan. Seingat kita berhenti kat situ dulu malam ni, cukuplah. Sikit kita faham kita berhenti kat sini. Kalau panjang umur, murah rezeki, kita sambung lagi pada siri-siri minggu-minggu akan datang. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Kalau ada soalan tuan-tuan silakan. Kok ada, kok dapat jawab, saya jawab. Kok tak dapat jawab, saya hutang dulu. Sebab ilmu ni bukan kita pun. Kok ada. Besok tak ada. Cakap kita orang tu. Yo, ada. 36. Yang ini saya tak payah nak jawab. Tori orang. Bila Adam jadi, bila terbang ni tak tahu. Besok hadis-hadis macam ni banyak dalam hadis kursi besok kan. Yang itu saya tak tahu. Penciptaan Adam tahun bila. Mungkin ke aku kita tengok dalam, saya ada satu kitab tuan. Kitab Tarikh Tabari. Imam Qurtubi juga. Bukan yang satu lagi. Yang itu memang. Dia akan bercerita, dia mula bercerita kejadian kolam. Perkara pertama Tuhan cipta kolam. Untuk menulis. Lepas tu dia cipta. Imam Tabari tu karang kitab tu. Ma qabla hijrah. Benda berlaku sebelum hijrah Nabi. Penciptaan kolam dia ada hadis-hadis dia. Panjang. Tapi tak ada orang buat kuliah kitab tu. Aku ada yang boleh bahasa Arab, boleh mengkaji. Saya bawa kitab tu ada 7 jilid. Memang macam-macam pondok polik dalam tu. Termasuk yang dia sampai baca itu tentang, saya tak tengok pula. Saya tengok macam mana kejadian Adam ya. Saya tengok Adam ni macam mana Tuhan jadi. Yang tu ada dalam tu. Imam Tabari cerita sebelum Adam ni diciptakan, tak tahulah mana dulu peristiwa terbang malaikat ni ko Adam dulu. Sebelum Adam ciptakan, Allah Taala panggil dulu malaikat Jibril. Wahai Jibril, kau turun ke bumi. Sekarang ni bumi Tuhan dah jadikan dulu. Adam tak ada. Turun ke bumi, kau ambil bumi sikit, aku nak buat Adam. Turunlah bumi, Jibril ke bumi. Bila nak ambil ya, bumi pun sebut, aku berlindung dengan Allah. Daripada kau Jibril, kau ambil wajah aku sehingga mencacatkan wajah aku ni. Aku tak nak, aku berlindung dengan Allah. Jibril balik, ya Allah tak apik ambil bumi dah. Dia sebut nama kau lah, lama semangat waktu dia. Tapi tak ada cakap macam tu dah. Dia tak boleh ambil sebab dia berlindung dengan nama Allah. Bila tak boleh Jibril ambil, Allah Ta'ala suruh Mikail. Kau pergi Mikail. Bumi ni kau yang turunkan rezeki semua hujan, kau turun, kau pergi ambil. Sama ya Allah, tak apik tau. Semua macam Jibril ke macam mana dia sebut nama kau macam mana nak ambil dia. Suruh Israfil, kau sok tiup dengan kala nak jahanam bumi sok, kau tiup. Pun tak apik dah ya Allah, serupa ya. Suruh Israel. Israel kau pergi ambil. Israel kan bongi sifat dia turun nak ambil. Lepas itu bumi pun a'udzubillah, aku berlindung dengan Allah daripada engkau mengambil aku dan mencacatkan wajahku. Lepas itu Israel jawab, aku juga, kalau engkau berlindung dengan Allah, aku pun berlindung dengan Allah daripada aku tak ambil kau sehingga akhirnya aku engkar arahan Tuhanku. Aku tak kira dia ambil ya. Sebab itulah kata Imam At-Tabari akhirnya yang mencabut nyawa adalah Israel. Sesuai dengan penciptaan Adam tu yang memulakannya adalah daripada Israel. Tuhan bagi kemuliaan. Besok kau yang ambil tanah, kau lah cabut nyawa. Akhirnya sebab itulah kata Imam Tabari, dialah yang mencabut nyawa. Sebab asas saya masa dulu semua tak pek. Dia yang ambil tanah. Dia bawa. Dia ambil 7 jenis. Tanah hitam, payung, koreh, tanah liat, ada 7 jenis. Disebut oleh Imam Tabari dalam tu. Siap dengan riwayat Itu pun heran. Macam mana Imam Tabari ni ambil benda lah ni. Kek mana dia ambil. Itu yang kita heran dengan Imam Tabari. Sebab itulah akhirnya bila kita tengok dalam tafsir dia sebut apa? Sayyidul Mu'arrikhin wa Ra'isul Mufassirin. Penghulu ahli sejarah, ketua para pentafsir Quran. Siapa dia? Imam At-Tabari. Imam Qurtubi ni berapa jilid dia Dia panjang. Dia ada tafsir juga, tafsir Tabari. Dia tafsir satu perkataan. Imam Qurtubi tafsir satu ayat cerita, satu ayat cerita. Dia satu perkataan cerita. Bila nak habis siap hadis waqal. Kadang tu satu ayat je. Sabihis sekian. Qala habis muka. Ismi pula qala habis muka. Bila saya baca, masya-Allah ini tak habis tafsir kan ini. Sudah memang kita khatam dulu kan. Tak sampai khatam. Kalau jadikan Tabari itu sebagai rujukan. Sebab tu saya ambil Qurtubi. Sebab dia baik ayat lah. Jadi kita sama. Jadi mungkin dalam tu nanti saya cuba tengok balik ni bang. Ada lah. Manalah tahu kan. Ada lah cerita penciptaan bumi tu. Sebab saya buka. Ya Allah, tabar kitab. Boleh rajin.
Macoy belum lagi dah. Sebab tak ada orang buat kuliah. Enggak aku seronok juga buat kuliah tu kan. Cerita sejarah semua. Tapi benda tu berlaku sebelum hijrah Nabi. Sebelum hijrah Nabi, dia buat sejarah tu. Kita pun tak hidup. Adalah cerita dinosaur apa semua kat tu. Dalam tu. Kan? Cerita dinosaur. Dinosaur. Wujud tak dinosaur ni? Kemudian ada Imam Fakhrul Razi. Dia buat soalan. Dia baca ayat. Wa idh qala rabbuka lil malaikah kan. Menarik tafsir-tafsir ni tuan bila kita tengok. Ketika Allah Taala berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak jadikan khalifah tanah bumi ni. Manusia lah maksudnya. Siapa yang tanya? Malaikat tanya. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Adakah yang wahai Allah engkau akan jadikan di bumi ini may yasfiku dima', orang yang akan merosakkan bumi dan menumpahkan darah orang sama sendiri. Lepas tu Imam Fakhrul Razi ditanya, macam mana malaikat tahu manusia ni akan menumpahkan darah, akan berperang sama sendiri? Manusia tak ada lagi masa tu. Manusia tak ada lagi masa tu. Mana pula tiba akal malaikat, ya Allah takkan kau nak jadikan makhluk yang akan menumpahkan darah dan berbunuh sama sendiri. Sedangkan manusia tak ada lagi masa tu. Tak ada manusia. Habis malaikat punya soalan tu tak mana sampai tu. Itu ada satu tafsir lagi. Menarik juga. Mafatihul ghaib nama tafsir tu. Membuka, menyingkap perkara-perkara ghaib. Tafsir tu cukup benda-benda ghaib ya. Imam Fakhrul Razi tu tadi. Memalangnya saya tak sempat beli kitab tu. Mungkin kalau digabungkan dengan tafsir Qutubi ni mungkin akan jadi lebih menarik lah. Gitu kan. Jadi ulama-ulama ni dia akar tu kan tak tahu di mana-mana. Semuanya ilham-ilham daripada Allah lah. Amalan, ketakwaan, sebagainya. Daripada mana malaikat tahu tuan-tuan? Sebelum kita tutup. Kasyaf lah tu. Oh. Ya. Tapi Imam boleh terima tak? Tapi saya cakap berdasarkan apa yang tercatat oleh Imam Fakhrul Razi tu, saya sampai cari tafsir tu, jumpa saya baca lah. Dia kata ada sebab kenapa malaikat tadi tu. Sebab sebelum manusia diciptakan, Allah Ta'ala dah jadikan jin dulu. Jin ni bergamuk. Dia bergamuk sama sini macam orang enggak lah. Dia macam kita juga. Dia bergamuk, dia bergaduh. Kan masa pilihan raya dia bergamuk sama-sama dia. Dia pilihan raya juga. Pilihan raya yang tak ada dia. Dia bergaduh-gaduh. Jadi malaikat dah tengok perangai jin tu. Macam ni lebih kurang kalau jadi orang pun macam ni je perangai ni. Sebab itu akhirnya tuan tengok. Bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa yawma nahsyuruhum jami'a ya ma'syaral jinni wal ins alam ya'tikum rusulun minkum. Wahai jin dan manusia, tidak pernah datangkah kepada kamu rasul-rasul aku? Memang jin manusia ni, jin macam kita sama. Kita kena semayang, jin pun kena semayang. Dia ada Islam, dia ada kafir. Dia ada yang malih, dia ada yang rajin. Ada yang kuat makan mi goreng, ada yang malih makan mi goreng. Macam kita kan, sebiji macam kita. Tinggal lagi dia awal daripada kita. Sebab itu malaikat dah tengok perangai jin ni. Bila tengok orang ni, Tuhan nak jadikan manusia pula. Itu yang halus yang ini yang kasar macam kita. Jadi malaikat kata, ya Allah kau nak jadikan kau makhluk yang besok bergaduh-bergaduh kat muka bumi, esok bertumpah darah semua. Kan Allah Ta'ala sebut, qala a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku lebih tahu lagi. Apa yang aku buat ni aku tahu. Kau tak tahu apa-apa pun, kata Allah Ta'ala. Jadi mana jin dah siap dulu. Jadi sebab itulah dalam tafsir tu kita tengok zaman apa ni? Sebelum manusia ni dah ada, bumi ni dah wujud di awal. Sebab itu bila tafsir Qutubi tu tuan tengok, bila kita ngaji surah apa tu? Surah apa tu? Kita Nabi Sulaiman tu. Saya tak baca ya. Disebut dalam tu, ada ulama menyebutkan bahawasanya semut pada zaman Sulaiman sebesar serigala zaman sekarang. Kok bawa satu semut, besar mana orang tu. Dia sebut dalam ni. Dia tak sebut dekat masjid. Tengok ini macam cerita Israiliyat kan, cerita Israiliyat maksudnya cerita-cerita yang ulama-ulama dia bawa cerita-cerita zaman dia bawa dalam tafsir, nak menyandap tafsir tu. Jadi Nabi pesan, kalau kamu jumpa cerita Israiliyat, kamu jangan iakan dan jangan kamu sanggah. Buatlah sebagai yang baik, jadikan teladan, yang tak baik tu jadi halwa telinga cerita, buanglah. Umpamanya macam cerita apa? Nabi Ayub kan. Nabi Ayub dah sakit berapa tahun, kemudian ulet dah masuk dalam jantung
Masuk lampu paru dah makan-makan tinggal lidah ya, berzikir lidah ya. Ulit dah habis dalam jantung Kalau dah habis jantung mati lah orang. Tapi hidup lagi. Jadi itu dia disebut antara cerita Israeliat itu. Dia jalan jatuh ulit daripada kaki ni poti jatuh ulit. Nabi apa? Ayub ambil balik masuk ulit balik. Mana ada orang buat macam tu. Jatuh ulit masuk lain koting ulit. Sayang ulit ni masuklah kau ulit jangan tak do itu. Jadi ulama dulu dia nak mentakzimkan Nabi. Dia nak mengagungkan Nabi tu tapi sampai tak masuk akal lah. Terlebih-lebih. Jadi Nabi sebut cerita-cerita Israel ni nak mengagungkan para Nabi, para Rasul. Tapi kalau kau tengok oleh macam yang bunyi tu, janganlah kau sanggah ke Nabi. Jangan koyokan, janganlah kau sanggah. Dongalah jadi halwa telinga lah. Yang baik tu jadikanlah. Kan? Teladan untuk kita semua. Jadi antara tafsir yang banyak cerita Israeliat ni saya tengok dalam satu kitab tu namanya Al-Israiliyat wal Mawdu'at fi Kutubit Tafsir. Cerita-cerita Israeliat dan cerita yang diada-adakan dalam kitab tafsir. Antara yang paling banyak dalam tafsir Qurtubi dan Tabari. Sebab dia dulu dia dapat cerita dia karang. Sebab tu kadang-kadang ialah yang bawa ni Imam Qurtubi. Tapi saya tak berapa nak setuju kadang-kadang ada sebagai ustaz-ustaz kita. Sampai dulu saya pernah dengar. Ustaz tu selalu ngajar. Dia masuk tempat dalam YouTube. Malam ni ustaz ni nak buat cerita dongeng apa pula ni dia. Dia ingat ustaz tu buat cerita dongeng Kita bawa cerita berdasarkan apa dikarang oleh orang dulu, oleh Imam Qurtubi. Kalaupun kau tak nak percaya cerita tu, janganlah kau sampai buruk-burukkan cerita tu. Sebab cerita tu dibawa oleh orang yang lebih alim pada kau. Sebab itu kita lebih elok beradab. Kita baca. Kalau kita rasa masuk di akal, jadikan teladan. Ini siap pula. Malam ni ustaz tu nak buat cerita dongeng apa pula tu. Bukan ustaz tu buat jadi penglip ulara, cerita baru. Cerita tu daripada kita tafsir. Jauh jarak kau dengan Imam Qurtubi tu, kau rasa kau handal tu jauh pun dah jarak kau. Tak payah yang Qurtubi tu, dalam Ustaz kat Malaysia ni pun dah tunggal langgang dah banyak dah kau kalah dengan ramai orang hebat pada kau. Ini sebut yang tu. Ni kan cerita dongeng apa lagi Ustaz nak buat tu. Padahal Ustaz tu baca tafsir Qurtubi tu. Baca kata cocak tu. Dia tak beradab lah, saya tak berkenan lah macam tu. Kita ngaji agama kok kita faham bahasa Arab pun jangan sampai kita keluarkan perkataan yang sebenarnya dalam diam-diam macam kita mengutuk ulama dulu. Syukurlah kan. Banyak tafsiran-tafsiran ni bawa kita nak kita faham maksud. Banyak yang baik-baik, yang betul-betul. Tapi bila sebut macam tu seolah-olahnya cerita-cerita dulu semua tak betul. Semua cerita bid'ah. Semua cerita mengawut. Buruk perangai macam tu memang tak sesuai lah. Kita tak beradab dengan orang dulu-dulu. Kita datang kemudian. Orang dulu-dulu boleh memahami daripada kita lagi. Macam mak kita kan. Dia tahu. Ni cepat nak marah ayah. Jangan isap tabu nanti. Isap darah mak. Orang tu pandai. Anak mak kita ni bid'ah ni betul. Ada pula tamanul hadis tak ada Nabi sebut makan tabu malam-malam isap darah mak tu. Besok mati isap darah mak tu. Dia tak tahu mak tu cerdik, dia tu tak cerdik. Orang tua dulu jangan bagi makan tabu malam-malam makan apa. Zaman dulu tak ada lampu kelembantang. Kangkung nyolek semut mampu gigit dek semut. Dia cerdik tak jangan makan tabu malam-malam nanti isap darah mak. Tengok wan sobah tu. Pula isap darah mak lah kono-kono mono tu kan. Rupa kita yang bongok tuan. Mak kita wan kita cerdik. Kan kita tidur selalu tu saya tengok tuan. Nyarap angkat kaki kan. Angkat kaki. Apa selalu orang tu cakap? Nanti mati omak kan. Jangan angkat kain nanti mati omak. Bukan apa. Kain tersebab. Nampak bawah tu kerang. Dia tak bagi tidur jam tu. Tapi kita orang makan ni tak berarti mana hadis Nabi orang tua ni. Pandai-pandai dia. Ya khabar. Padahal orang tua dulu memang cerdik. Masuk malam-malam buta ni kan cuik dia ada kopek tadi. Mana hadis memang ada hadis yang itu ada hadis. Malam ni syaitan keluar tuan. Hari malam ni waktu iblis syaitan dia kuat. Dia kuat daripada kita. Waktu malam. Itu keluar-keluar pula waktu. Nenek moyang kita dulu memang cerdik. Dia ngaji pondok dulu pada kita orang. Tu kita capek nak nyalah-nyalahan dia. Yang betul banyak. Kan tinggal dia tak beritahu kita lah. Dia sebenarnya macam ni lah sebab tu Wan cakap kat kau. Sekarang tak jadilah arahan nanti kan. Pergi kan. Nyait waktu malam tak apa lagi macam-macam lah. Jadi waktu malam dia pun ke bah. Atau cucuk mata hantu tadi dia. Padahal kan kalau kita selalu ramal rabun jadi mata tu buta kan. Nak masuk renang dalam jarum tak pek. Orang tu jadi. Jadi saya tak berkenan kadang-kadang bila orang topik bona nak bid'ah, sosek apa semua. Orang dulu memang cerdik tuan. Mak datuk nenek kita yang tu dia tak ngaji universiti tapi akal panjang daripada universiti. Saya selalu sebut orang dulu-dulu mak ayah kita dia tak masuk universiti tapi ramai anak-anak masuk universiti.
Hari ni ayah mak masuk universiti. Banyak masuk Ustaz Serdi anak pula tu. Dia bukan orang sini, ni di di Afrika, di luar sana. Kita tak ada universiti. Yo tu kan tengok. Kan banyak anak universiti, omak semua universiti anak tak jadi semua. Dulu pergi kota ayo, tapi anak-anak semua lebih. Walaupun jual tanah, bergadai, berolok dia kan, jual lombu, anak-anak semua jadi. Itu ini semua mesti. Terus dah tak jadi semua kan. Ada kekurangan. Jadi jangan copet nak nyalahkan orang. Kan? Wallahu alam aqulu qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزق أولادنا بالنجاح في كل امتحانهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما والحمد لله رب العالمين. تسبيح كفارة dan سورة العصر. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أعلم بالصواب.